Ini ayat. Oh, Allah alam. This one, Allah boleh tengok see. Okay, listen ya. Okay, puan. Sekiranya dia, ya Allah dia Nabi siang. Sekiranya Allah takdirkan dia mati awal, alhamdulillah. Ini apa? Dia terlepas dari fitnah dunia. Dah habis dah dosa-dosa dunia ni dah habis dah. Okay. Kalau dia dipanjangkan umurnya pun alhamdulillah. Pasal apa? Masih boleh bikin banyak pahala. Orang datang ziarah dapat pahala dia, orang bacakan Yasin dapat pahala. You still can do a lot of amal. Makanya mati awal ke, mati lambat ke, no issue lah. Yang pentingnya preparation for the fifth death. Makanya itulah, maksudnya kematian tu nobody knows. Makanya kalau panjangkan umurnya, alhamdulillah. Kenapa? Kita sebagai anak-anak, you masih berjasa dengan bapak kamu. Bersihkan dia, istinjakkan dia, cebokkan dia. That's one big. That's why the palliative care tu penting. Kadang-kadang bila kita nak masalahnya, bila nak bersihkan orang tengah najis tu, itu cepat jadi macam dah berak lagi. Contoh. Tapi kalau kamu dah tahu nak cara tukarkan pampers dia, it's easy. Macam nak turunkan dia badan, kalau badan kecil-kecil macam isteri cantik lah. Kena badan macam saya nak turun asyik nak berak aje. Asyik nak duduk kat komod, bayangkan lah. Kalau ringan tak apa, kalau badan macam saya, contoh. Tapi ada teknik dia macam nak angkat dia patient kat tu. Don't worry, kalau you minat nanti kita bikin palliative care lagi nanti. Makanya palliative care join. Apa tu palliative care? Apa care? Contoh, palliative care tu merawat pesakit yang kronik, yang terlantar kat katil tu puan. Contoh. Okey. Apa lagi? Keep move on lah. Sekarang tanda-tanda kematian. First, mata terbeliak. Nak break ke tak break? Tanda break Dan habis. I know your interest semua minat. Nak buang kecil pun tahan. I know. Okey, tahan. Okey. Nak habis. Okey, fokus. Mata terbeliak. Okey. So mata terbeliak, dua sebab. Jangan mata terbeliak, ini banyak cerita maksiat ni. Tahu-tahu jangan kat dunia dah bilang jangan tengok-tengok. Contoh, ni kadang-kadang kita kan. Makanya puan minta maaf puan bila menjaga jenazah tu, mulut jaga sikit. Jangan kata-kata. That's what happened to jenazah tu. Saya pernah ceritakan dulu. Tentang wanita tu, ni cerita story ya, tapi waktu Imam Malik lah. Wanita ni kenal yang mati ni. Pasal tu, juru mandi, tak boleh, musuh dia tak boleh mandikan. Anak yang murtad tak boleh mandikan. Maksudnya dia kenal perempuan ni. Kata perempuan ni seorang pelacur. So terlalu yang marah kan, padan muka kau. Mati kat orang. So dia mandikan. Dengan takdir Allah Ta'ala, dia mandikan, tangan dia melekat kat badan perempuan tu. So maksudnya, dia punya moral story tu, kita tidak boleh mengaibkan jenazah. Never talk bad to the jenazah. Dia tattoo ke, dia hafal ke, between him and Allah lah. It's not gitu. Siapa kita nak judge dia? Kerana kongsi cinta tu banyak perempuan. Cerita sikit biar itu interesting Dia akan dihukum bunuh gantung. Yang dah dengar tak apa kan? Tak memang sedap dengar. Dia hukum gantung. Ada dua kes hukum gantung. Lalu dia orang tengah hukum gantung ni, for me bagi saya kan. Hukum gantung ni dia very lucky. Beruntung. Pasal apa tahu? Dah tahu bila mati dia. Macam kita ni meninggal. Tengah bikin dosa. Contoh, yang ini dah tahu nak mati dia. Lalu dia sebelum dia mati, dia betul taubat. Taubat nasuah betul-betul. Harta jadi gini-gini. Puan, dengan ni bila dia nak berjalan perjalanan, nak hukum gantung, dia jatuh, tu meninggal. Belum sempat nak digantung. Tu satu senario Maksudnya ni nanti okey. Nombor dua, dia nak hukum gantung. Memang semua di Singapura, Muslim ke non-Muslim, gantung every Friday. Best kan? Maksud apa hari Friday? Saya suka ni nanti. Bukan meninggal hari Jumaat. Siapa meninggal hari Jumaat, malam tu siang hari Jumaat,
akan lepas azab kubur dan dapat syafaat Allah every Friday. Tapi kalau tak beriman, Assalamualaikum lah. Contoh. So memang meninggal hari Jumaat. So dia minta dah, kalau aku meninggal mati, please solat mi kat Masjid Bar Alwi. It's true lah, bukan mungkin cerita. Dia minta dia mati nanti, please solatkan jenazah kat Masjid Bar Alwi. So bila dia ni dimakbulkan, disambungkan ni kira dia punya wasiat lah kan. So keluarga kabulkan fulfill dia punya wasiat. Hantar pergi Masjid Bar Alwi Friday. Lalu orang ramai yang solat jenazah tu. Ni kuasa Allah Ta'ala. Kalau orang tengok kerana terlalu ramai kat ini, orang datang, siapa meninggal ni? Ulama mana ni? Ulama mana? Yang bayangkan Allah nak tutup dia punya yang orang yang kena gantung ni, orang yang ingat yang kena gantung tu, yang disolatkan jenazahnya ulama atau kiai besar. Pasal too many orang datang. Maksudnya itu perempuan, walaupun dia di dunia, dia sampai kena gantung, whatever, it's between him and Allah lah. Tapi kalau Allah kena rahmat Allah, kasih sayang Allah tutup kaipan dia, dan orang sangka dia ulama. And kalau solat jenazah perempuan, so especially to all the ladies, nanti bab solat nanti lah, lagi minggu ke-4 lah, lagi 2 weeks lah. Datang belajar solat. Pasal selalunya wanita ni, selalu pas solat jenazah, semua hilang. Why? Solat jenazah satu gunung Uhud Allah kasih. Gunung Uhud tu gunung Mount Faber. Gunung Uhud tu besar je 7 km, tinggi dia 14 tingkat. Besar sangat. Dan bagi mereka, ingat ni elok. Pasal Nabi Muhammad SAW, bagi mereka yang waktu hidupnya rajin solatkan jenazah orang, nanti bila kita meninggal dunia, orang asing akan datang. Kita orang yang tak kenal solatkan jenazah kita. So, waktu hidup ni, rajin-rajin solat jenazah. If you know ada jenazah, cepat ambil uduk. Uduk. Habis sebatal, kadang-kadang kita ni takut batal uduk aja. Nanti belajar dengan ustazah. Maksudnya, if you got, kan kita boleh, waktu yang kita ada kemungkinan, kira 80-90% confirm terlanggarnya batal uduk. So, kalau kita bertaklid lah. Ikut Imam Hambali. Yang lagi perempuan tak sentuh, tak batal. Tapi dia orang have to learn lah. Have to learn. Maksudnya kalau bertaklid pada Imam Hambali, you need to learn how Imam Hambali ambil uduk. Okey, dari kemudian tu. Maksudnya nak terangkan sini, jangan sekali-kali tinggalkan solat jenazah. Pahalanya besar. Dan ingat, satu hari kita akan disolatkan. Makanya rajin-rajinlah. Okey, tu satu. And then what happened tentang anak derhaka? Boy, ingat boy. Listen to this. Tak ada anak sini anak. Ni anak yang derhaka pada mak dia. This one true story ya. Ni semua cerita-cerita jurumandi lah kan. Geng-geng kan. Waktu dia tinggal dunia, memang derhaka lah. Mak dia ni, dia lawan mak dia, tak ada ininya tu. And one day, dia mati accident. And then bila start nak mandikan dia, kulit tukar hitam. And then najis keluar kat mulut. Boy, that's why kalau yang menderhaka pada ibu atau ayah, dunia Allah dah tunjukkan dia. Ini cuma puan, that's why tell you nampak tanda-tanda gini, you just doa lah. Jangan kita melata pula, ini jahat ni, padam muka kau. Atau nanti bibir kita sengit pula. Tadi perempuan tadi melekat kan. Kita boleh cakap mulut jadi sengit pula. Itu be careful lah. Okay, itu sedikit lah. So tu dia punya contoh-contoh lah. Okay. So just to inform you all, never tinggalkan solat. Okay, soalan. Mata terbeliak 2. 1, Allah tunjukkan roh. Mata roh tu keluar. Pasal tu bila kita meninggal puan kita ada jasad dengan roh. Yang mati jasad, roh hidup. So mata kita, roh kita nampak keluar dia. Kiri, kanan, belakang nampak. Tu satu. Kedua, Allah tunjukkan semua amalan kita. Allah tunjukkan. Ya. Terkejut kita. Contohlah. So makanya itu tuan-tuan, nanti kita bila mati, jangan nak putar balik. Remember, malaikat ada catat dah. Jangan nak sembunyi dah. Kalau kat sini tak apa. Kenapa tu? Oh, no, apa ayah pencit dah. Padahal tak pencit. Contoh. Wah ni, oh my son sick lah.
tak sakit. Ini cuma bohong-bohong yang tak dibolehkan lah. Okay? Maksudnya, kalau itu dunia, akhirat tidak ada. Semua jadi saksi ni. Mata kita, telinga kita, semua jadi witness apa yang kita buat kat muka bumi ni. So, dia ada two thing, one mata terbeliak lah. So, bila mata terbeliak tu, cepat-cepat tutup. Tutup matanya. Jangan biarkan. Kadang-kadang puan-puan, kalau dia tak tahu, mata dia tak tutup, sampai besok nak mandikan mata terbeliak. Bayangkan, dengan kita nak mandikan, atau jangan pacai tengah pacai. Mata gini, agak-agak nak pacai tak pacai. Contoh, tak jadilah. So, tu lah kalau mati jadi adu jenazah pula. So macam apa, bila ini dengar elok-elok ni. Bila once dia nampak dah meninggal dunia, mata terbeliak tu cepat-cepat tutup. Dan tutup tu Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Dan doa. Satu daripada mustajab, tempat waktu mustajab doa, waktu menutupkan mata. Dan doa untuk kita dan untuk dia lah. Satu untuk kita, ya Allah, matikan dalam husnul khatimah. Nama kalaunya, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah, ringankan hukumannya, ya Allah, pengampun dosanya. Something like that lah. Doa. So maksudnya, one mata dah meninggal, wafat, dah meninggal dunia, cepat-cepat tutup. Kalau tak tutup, lagi-lagi yang macam kes HIV atau kes yang kena kanser, mata tu dah macam keluar, dia kulit mata dah termasuk dalam. You tak cepat-cepat tutup, sampai dia nak kebumikan pun tak tutup. Tapi as jujur mandi, kita nak kena patient lah, nak kena urut sampai tutup. Yang baca selawat lah. Meaning, itu yang kalau mata tak tutup, that will happen lah. Okay? So, tidak keluar roh seorang mukmin sehingga dia melihat tempat syurga. Maksudnya puan-puan, once kita dah mata, kita roh keluar jasad, dan nampak kita syurga neraka. Kita tak tahu posisi kita, syurga neraka dah nampak dah. Nanti I will show you the tanda-tanda jenazah baik. Tandanya. Cuma jangan ambil itu sebagai satu penilaian lah. Tapi that's what happen yang Nabi sampaikan. Nanti you share. Okay? Tanda-tanda lain tidak ada timbal. Maksudnya pernafasan. Pas satu bila Hashim, excuse me ke Alhamdulillah? Alhamdulillah. Tapi kan depan non-muslim cakap excuse me. Alhamdulillah mati ya. Alhamdulillah. Excuse me. Alhamdulillah. Rude never say excuse me Contoh kan. Maksudnya alhamdulillah. Pasal apa puan? Kan kita ajarkan bila kita Shim, Allah keluarkan dalam badan kita semua tu toksik yang kotor-kotoran tu. That's why kalau kita COVID kita pakai mask. Why? Bila kita Hashim apa nama kita? Apa Hashim? Bersin. Dulu sekolah tak ada sekolah, tak belalang. Bersin. So bersin tu meaning Allah say what? Alhamdulillah. Why? Allah keluarkan kotor-kotoran dalam badan kita. Makanya tu ingat tu. Okay? Kalau tak pakai mask, tutup muka. Asun. Asun. Sampai hujung ni. Ini bukan ini indahnya Islam ya. Sampailah dia. Kalau menguap. Maksudnya puan, dia suruh tutup mulut, menguap. Why? This is all adab. Ya. So tidak timbal masalah. Confirm meninggal dah. Itu tanda-tanda dia meninggal lah. Yang tadi tu mata terbeliak kan. And then keningnya maksudnya apa puan? Dia kening dia jatuh. Ini cantik kan. Nanti kalau dah meninggal tu dia kening tu jatuh. Itu one of the sign lah. Mata pun terbuka lah. Dan tapak kaki lurus. Dan tapak tangan terbuka. Ada tergini lah. Ini dia rasa dijepit lah. Lagi satu yang paling ini kan. Tangan-tangan kita, bila kita masih jasad masih ada tu, when you ni tangan can go through, nampak tangan kita ni. Tapi kalau dia dah meninggal, dia pinggang dah jatuh dah. Dia tak boleh masuk, tangan kita tak go through, tak lepas. Itu tanda dah meninggal. That's the sign lah. So kalau kamu dapat persiapan, waktu nazak dapat persiapan, dah meninggal, kita dah tak terkejut. Kita expecting dia akan meninggal satu hari.
Itu takkan meraung, takkan siapa tu saya tengok bila ada kes-kes yang nazak panggil saya kan, anak-anak ini ada persiapan meninggal je terus innalillah wa inna ilaihi raji'un. So be careful lah puan-puan kadang-kadang bila kita mau meninggal al-Fatihah, that's not right tuan-tuan. The best thing bila orang meninggal tu baca innalillah, that's the best phrase lah for you to say bila meninggal ni tak payah. Begitu kalau Fatihah tu nanti bila kita baca Fatihah, tapi yang meninggal tu baca innalillah. Okey Izwan. Tanda-tanda baik atau buruk? Okey, cuma nak ingatkan yang baik you sampaikan. Ken. Yang buruk you keep to yourself keep to yourself. Pasal apa? Kita tidak boleh menceritakan keaiban keburukan jenazah. That's it. Pegang tu kuat-kuat. Okey. Tanda-tanda menurut Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari Sayyidina Uthman bin Affan. Maksudnya Sayyidina Uthman pernah bertanya kepada Nabi bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud perhatikan 3 tanda yang orang sedang nazak. Di 3 tanda. First, tanda mayat yang baik, keringat dari dahi ni keluar peluh tu. That's good. Bukan sejuk. Maksudnya waktu Allah tunjukkan dia punya dia amal tu, dia macam ni macam tak ada harapan Sekali Allah dah tunjukkan dia syurga bagi dia. Macam kita kan, kita sit for the exam. Kita rasa ni confirm tak pass Sekali dia your instructor or your examiner tell you get a good point. Agak-agak berpeluh tak menggigil. Berpeluh kan, that's one of the example Dia berpeluh dia. Maksudnya itu tandanya Allah itu maksudnya Allah reda dengan dia. Walaupun kau fikir macam mana macam Allah reda Mata macam ada air mengenang gitu. Okey, ada air. Itu one of the good sign Yang ketiga, air jernih kat hidung dia atau kat mata dia. So ada air jernih kat hidung dia tu. That's all a good sign Maksudnya bila air ni kat jernih ni, rahmat Allah turun tu. These are the 3 good sign First sign, kening dia, forehead dia berpeluh. Ketiga, 2, mengair mata. Okay. These are the good sign Good sign Tapi wallahu a'lam, Allah know better So this one, tanda-tanda mati bayat yang buruk. First, bila dia nak sakaratul maut tu, seperti unta kena sembelih. Pernah unta kena sembelih? Lembu? Something like that lah. Itu tanda-tanda. Makin panas pula saya. Panas? Saya test water je. Saya test. Sejuk, alhamdulillah, saya pun sejuk. Okey. So maksudnya bila tengah sakaratul maut tu nak meninggal dunia, dia punya itu macam dia bunyi tu macam unta kena sembelih. Kedua, macam tadi saya cakap ni. Maksudnya kulitnya putih jadi hitam. Kenapa? Menderhaka pada mak bapak dia. Yang saya punya pengalaman ni kan dia mati murtad, nauzubillah. Mati murtad. Maksudnya hitam dia. Itu satu. All bad sign Yang ketiga, mulutnya keluar buih. Tapi bukan maksudnya masuk hidup keluar buih. Kadang-kadang makan ubat, kadang ini. So maksudnya dia meninggal je, and then keluar buih. That's all the bad sign bad sign. Cuma yang 3 ni puan-puan, if it happen, you keep to yourself. Ya doa lah, ya Allah, maafkanlah dia, ya Allah. Ringankan hukumannya, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah. The best is doa for him. Jangan pergi, ini tanda buruk ni tau. Alamak, apa dah bikin ni? Contoh. So this thing, tak boleh lah puan, tak boleh. Kita bukan nak menjaga orang pasal yang mati saja, menjaga hati yang tengah menempuh musibah kematian tu. Jangan dah dia ni meninggal, kamu kasih dia ini pula. That's why puan-puan, that's why all the imam. When you talkin, jangan keluarkan isu yang tak solat. Kata solat tak masuk surga. Ini. Bayangkan yang dia nyebut, yang hantar mayat dia yang tak pernah solat. Maaf. Apa perasaan dia agak-agak? Pasal supaya imam yang talqin tu, you just talqin, that's it, limit. Jangan macam nak bikin syarahan pula. Tu saya nak tulis remind all my imam-imam, when you talqin, just shoot to remind pasal kematian. Jangan kalau orang tak solat, masuk neraka 40 hari, ini. Kadang-kadang yang jenazah dihantar bapak dia ni, yang tak pernah solat. Agak-agak apa perasaan dia? So like that lah. So this one nak Muslim. Cuma my advice itu yang muda-muda ni belajar jadi imam lah.
So that one day your parents pass away, you become the imam for the jenazah and you talqin for the jenazah. Every Friday, brother, belajar khusus jenazah. Promote lagi Ustaz. Bukan nak ajak kebaikan. Kalau kamu tak belajar, bila kamu nak belajar? Pasal you come today, is you are very, very lucky. Pasal Allah choose you. Kau dah belajar sini, at least bila ada kematian, you know what to do. Tak panik, tak kalang kabut, tak ini. Okay, move on. Ada soalan? Okay, move on lah. Tapi jangan malu nak tanya tau. There's no such thing stupid question. Tak ada soalan bodohnya. Kerana kita bodoh kita tanya. Contoh, bukan bodoh pula. Kita tak tahu kita tanya. Contoh. Tak tahu nak tanya. Jangan simpan-simpan. Tapi don't worry, you don't know ha. You ambil handphone saya, nanti boleh call saya lah. Okay. Adab dan doa. Kan tuan-tuan? The best phrase to say, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang doa yang terbaik. Bukan suruh baca Al-Fatihah. Can lah, tapi macam tak kena. Ya, so bila meninggal dunia, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Senyum kami ada milik Allah dan kepadanya kami. Ucapan takziah. Tiada seorang mukmin yang mengucapkan takziah pada saudaranya ditimpa musibah, melainkan Allah berikan pakaian daripada pakaian-pakaian kemuliaan. Maksudnya orang datang ziarah tu, Allah akan sediakan pakaian yang kemuliaan dari kiamat tu. That's why bila orang meninggal, sampaikan takziah lah. Either you visit, ziarah, pasal tu hak orang Islam ada 6 kan. Satu daripadanya, ziarah melawat orang sakit dan menziarah orang meninggal dunia. Itu besar pun. Kadang-kadang satu blok pun tak ziarah pun. Tak tahu. Please dapat kematian je dengan meninggal lah ziarah. Kenal ke tak kenal, dia Allah brothers. Itu semua selalu Islam kita. Ada bersaziah melainkan beban musibah dirinya. Maksudnya jangan pergi rumah waris minta makan pula. Pergi rumah waris minta makan, minta air, okey. Tapi boleh kalau dikasih minum aja. Kalau sediakan makan, ikan silakan lah. Nanti kita sediakan tu. Menasihati agar terus bersama. Maksudnya advice yang waris tengah musibah tu, tenang ni. Say nice word lah. Sakit apa dia? Jangan tanya sakit apa lagi. Sakit apa dia? Dah meninggal kan apa kan tanya sakit apa? Waktu dia sakit kan tak nak ziarah pun. Contoh. Ini perkara-perkara yang tu avoid. Kadang-kadang orang Melayu kita ni datang, sakit apa Dia banyak. Orang dah sedih, kau tanya lagi pasal ni, sudahlah, dah meninggal tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Okey, adab dan berdoa ni ada adab very important lah. Adab tu maksudnya tuan-tuan, ini yang perlu, itu akhlak, adab yang baik itu menunjukkan akhlak yang baik. Okey. Menasihati agar reda, tu seolah kita tu reda, tenang puan mudah-mudahan balaskan jalan yang besar pahalanya. Okey. Dan mendoakannya agar musibah itu digantikan. This one very important, kan? Bila kita ditimpa musibah, tak kira musibah mati ke, hilang handphone ke, whatever musibah, you don't forget to doa. Itu kan tentang contoh Ibu Salamah kan. Bila suami dia meninggalkan, suami aku baik betul. Nabi say doa. Mintakan doa Allah. Dia doa minta apa? Ya Allah. Nabi bilang suruh minta ganti suami yang lebih baik pada dia. What happened to her? Jangan inilah suami mati tak nak kahwin lagi contoh. Maksudnya kan bilang minta menggantikan suami yang baru kan. Listen lah puan Kenapa mana yang baik? Daripada kamu berzina ke kamu kahwin lagi? Cuma boleh tahan juga Mak moden. Saya dah jeling tu. Jaga kamu. Belajar. Nanti belajar. Bukan. Okay. Memang laki-laki pun sama. Laki-laki kadang-kadang lah kubur masih merah dah kahwin lagi. Contoh. Sorry to tell you. Imam Syafi'i 3 hari saja. Suami isteri meninggal 3 hari dah kahwin lagi. Kerana Imam Syafi'i dia orangnya mata dia tak boleh tengok perempuan. Dia tengok perempuan dia semua hafalan dia lupa.
Ustazah, dong saya ketahukan saya lah. Pasal itu dia cuma menjaga dia punya ini, nak menjaga pandangan mata dia, 3 hari dah kahwin lagi. Nikah lah. Okey, sorry. Kahwin burung. Ni okey, maaf. Nikah. Maksudnya kalau silakan. Tapi wanita jangan ngada. Tetap ada idah dia. Okay, so take note lah. So, semua yang Allah dah atur, semua ada perbaikannya. Jangan kita pandai-pandai ya. Ini apa ni, kubur merah ni, contoh-contoh lah. Okay. Macam tak Aifin apa? Nak kerja cepat? Lain macam aja. Tenang. Kamu kahwin ke, tak kahwin ke, tetap mati juga. Yang pentingnya, apa niat kamu nak kahwin? Kalau nak idahkan daripada berzina, bikin maksiat, kahwin lah. Kalau kamu tak ada ni, dah leave it. Tapi selalu ajar ketawa kau aja lain macam ya. Tapi biasanya kan. Yang wanita ni steady lah dia. Sampai mati pun tak kahwin lagi. Tak nikah lagi. Betul. Tengok dia. Jangan lupa tabung lebih. Saya dah sokong tu. Maksudnya yang lelaki belum, tapi ada lelaki pun sama setia juga. Kenapa tahu dia nanti ke akhirat nak jumpa. Tapi katanya kalau kahwin lagi tak jumpa tau katanya. Tak tahulah. Betul Ji, jangan kahwin lagi Ji. Okey dah, cepat. Okey. Fokus. Ketawa juga, tapi jangan lupa nanti banyak ketawa nanti lupa. Melanda meratap, okey sudah nak dengar ni. Okey, meratap, nangis, itu yang dilarang. Meratap, meraung, tak boleh. Semakin kuat ratapan kamu, selagi berat jenazah itu diazab. Nangis boleh. Nabi mu, pasal tu kadang-kadang bila tengok jenazah kan kesian. Mata je. Macam besar pun salah besarnya. Mata je. Maaf puan, Nabi Muhammad SAW, anak dia wafat, sahabat wafat, Nabi nangis. Nabi sahabat tanya, wahai Rasul, you tell us not to cry. Why you cry? Kata Nabi, tangisanku ni tangisan kasih sayang, bukan satu penyesalan. So nak nangis silakan, jangan meraung. Kalau anak-anak mak bapak tak nangis, cek dia. Repeat lagi nah. Kalau bapak atau ibu meninggal, anak-anak tak nangis, cek dia. Kenapa tak nangis? Macam mana nangis Ustaz? Hutang belakang banyak Ustaz. Contoh. Ini yang masuk hutang banyak kat belakang. Memang puan-puan, kalau hutang tu, hutang puasa ke, hutang apa tu, itu tanggungjawab anak-anak. Tapi ingat sinilah puan, macam mana ibu kamu, macam mana pun, do good to them lah. Kamu berjasa pada ibu kamu. Kalau pikul dia mak kamu untuk pergi untuk umrah atau haji, belum dapat balas jasa dia. So just do lah, don't worry lah brothers. Everything from Allah. Allah give everything. So that's how to see love to our parents tau. Maka tu yang tadi yang kadang-kadang sekarang banyak sebagian bikin majlis tahlil arwah tu, what the objective tu bikin tahlil tu. Kenapa puan-puan? Yang ke alam kubur tu ada nikmat, ada azab. Ada nikmat, ada azab. Kadang mak bapak kita kat kubur tu, nikmat azab, wallahu bisawab. Kalau teropong, okey. Makanya puan, bikin tahlil tu untuk kita niatkan sesungguhnya, niat dengan betul-betul niat, dia save kat kubur tu. Sebagai anak yang soleha, pastikan bila mak bapak meninggal, usahakan apa terbaik for them. Usahakan. Pasal ibu kita, ayah kita jaga kita, besarkan kita dengan penuh kasih sayang. Full of love. Bila dia meninggal dunia, taruh kat mortuary lah, Allah. Tu fikir-fikirkan lah. To do something lah for them. So dia ingat dengan tiga ni. Sedekah jariah, manfaat soleh. Tu. Kerjakan tu. Very important. Makruh bertakziah berulang-ulang kali sampai 3 hari. Maksudnya ni simple lah. After 3 days after 4 days jangan nak cakap salam takziah makruh.
Pasal lepas 3 hari, orang dah tenang, dah relax. Kamu datang, kesian kau meninggal sepak muka dia. Maksudnya puan, apa tak puan? Orang waktu ada 3 hari tu, orang dah hilang kena kesedihan. Dah hilang, dah ini. Jangan kamu timbulkan lagi ni. That's why makruh hukumnya tak boleh. Nampaikan apa ucap takziah. After 3 days, hi, hello, apa khabar? Pergi makan yuk. Contoh. Tapi kalau perempuan jaga-jaga dengan edah, jangan, okey? Itu nak kena be careful that one. So maksudnya, so I have to know brother, cerita. Unless you travel, tak jumpa, you balik Singapore. Sam takziah, okey, itu dibolehkan. Tapi you kat Singapore, and kalau ini, kau masuk lagi satu, jangan after 3 days, suami kamu gini tinggal ni, itu pun tak boleh brother. Sakitnya gini, sakitnya gitu, tak boleh. Itu akan menambahkan dia punya kesedihan lagi. So this why avoid Okay. Ada bila ada kematian dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW sabda, buatkanlah makan untuk keluarga Ja'far kerana telah datang suatu yang menyusahkan mereka. Maksudnya ini yang dalil mengatakan boleh menyediakan makan. Tapi not the family lah. Tapi if the family tu affordable, kaya, jutawan, ada duit, silakan lah. Islam tak stop. Can do. Pasal apa? Ada yang mengatakan kalau kasih orang makan tu seperti meraung katanya. Wallahu a'lam pandangan mereka lah. So cannot allow kasih sediakan makan untuk orang tu. Never mind. Itu pandangan mereka. Tapi yang ulama mengatakan boleh menyediakan makan. Silakan. Appreciation. Say thank you to them, kasih makan. Pasal kadang-kadang kita faham kan. Dia pagi dia tunggu sampai ke petang hantar kubur. Balik kubur dia ni, dia lapar. Contoh. Nak tunggu saudara, memang the best jiran. Saudara siapkan makan. Send food to them. Sekarang mana ada gitu lagi. Masih ada practice lah. Dia order food for them. Can? Tak dengar? Tak gitulah. Bila semalam tak makan. Lali. Kasih makan boleh, jangan minta makan. Maksudnya pergi rumah, tak ada ikan goreng. Ada kopi tak kopi. Orang tu dah sedih, kamu mintakan jangan apa? Jangan menyusahkan orang tengah apa? Orang tu sedang apa? Sedang menyusahkan kesusahan. Apa sendiri kan? Okay, you self serve lah, buat sendirilah. Boleh, jangan minta. Islam not rigid lah brother. Islam tu tak menyusahkan. Kerana itu tak ada ilmu. Pasal tu pula ada ilmu puan, ada ilmu. Kalau ada ilmu, we know what can do, what cannot do. Pasal apa puan estetia? Whatever you do, mesti ada ilmunya. Mesti ada ilmu, ada pengetahuan. Tak boleh main agak-agak, ikut perasaan. Itu maksudnya cepat sakit jantung. Maksudnya kita buat sesuatu tu mesti ada ilmu. And cuma sorry lah brother, I don't stop people to ask for dalil. Kata ni orang kurang ajar tu kata. You dah kasih, you dah jelaskan kamu ini hukum ini, and then dalilnya mana dalilnya? And then we ask you this perawi ini, you also don't know. And then you ask about dalil. Contoh, when you dapat ilmu tu, you just take. If it's good, both get the reward. If no good, dia tanggung. So why nak kena cek dalil apa dalil? You know what's dalil? Okay, good, final tak bercerita kan. Pasal sekarang perbelahan Islam ni sekarang banyak khilaf. And dia khilaf ni dia banyak memang very sedih lah. Baca talqin, baca tahlil, baca kunut, bid'ah masuk neraka. Ni apa ni? Macam kita ni muka neraka, jangan. Contoh. Leave it. You dah belajar, guru dah ajar gitu, you follow what guru say lah. If it's salah, guru tanggung. Okay? Maksudnya jangan kita hadis pun tak buka, tafsir pun tak buka. So whatever you receive, just take. It's up to you to follow. Ingat sini. When come to Al-Quran, Sunnah itu wajib to follow. It's confirmed true. Al-Quran, Sunnah. Pendapat ulama is our choice. Pendapat ulama, you want to follow, you can't follow, never mind. Itu pendapat ulama. Tapi when Al-Quran, Sunnah, confirm betul.
Settle? So pasal ulama tu, you dengar ulama ni cakap gini, ulama tu cakap gitu, dia cakap batal, ni tak kata batal. Ikut kamu kepakaran, kemahiran kamu, ilmu yang kamu pelajari. Ya, surat dia. Yes. Kalau kata tahlil ni kan, kita tak boleh ikut hari kan. Sebenarnya ada orang kata 3 hari dia, 5 hari dia, 10 hari. Ya. Okey, ada time lagi. Ada bab lagi tak? Oh, dah nak habis dah. Okey, dengar listen. Listen. Tahlil tu Nabi tak praktis. Sahabat pun tak buat. Ini pendapat ulama saja. Okey. So dapat ini member, we still need to respect ulama. Ulama ni pengganti anbiya, pengganti nabi. And diorang pun belajar, diorang ada punya istiadat masing-masing. They got knowledge lah. So memang ada pendapat tu dalam 40 hari kan Fauzan kan 40 days tu rohnya tu tengah diinspeksi, dicek dia punya amalan 40 days. Maka tu dalam 40 days tu dia akan bikin banyak good things lah. Okay. Cuma when come to tahlil tu meaning untuk meringankan azab ataupun untuk arwahnya, not only tahlil. Kan ada tiga kan? Sedekah jariah, manfaat soleh. So you don't tahlil, sedekah lah. Contoh. So tahlil tu menghadiahkan bacaan Yasin tahlil pada arwahnya. Sampai. Cuma maksudnya fix day tu mewajibkan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya macam wajib. Hukum wajib apa? Buat dapat pahala, tak buat Tapi Nabi tak ajar. Nabi tak suruh. Maksudnya nak buat silakan. Cuma jangan mewajibkan mesti 3 harinya. Kalau tak bikin kan, jadi gaduh lah. Kata bahasa rock kan, die must do, right? Die must do, cannot. Pasal tu, kalau benda tu jadi wajib, itu jadi dosa. Kenapa? Kamu menambah hukum. Itu jadi berdosa lah. Faham lah? So maksudnya tahlil tu nak bikin silakan lah. Tak bikin pun no problem. Yang pentingnya hari-hari sebagai anak hadiahkan Fatihah for them. It's fine. Okay, move on. Saya duduk sekejap Alhamdulillah bang. Ya mukumullah. We practice ah. Okay, correct. Okay. Apa adab bila kematian? Meringankan beban musibah. Okey, tuan bisimnya maksudnya jangan menyusahkan orang ada musibah kematian lah. Kamu minta ayam lah, minta daging lah, minta air lah, minta contoh. Ni kadang setan tahu. Kalau haus, sampai mati minta haus pula. Ini jahat. Macam kita solat kan. Solat kan tak bila belum takbir tu tak ada gatal, tak ada ngantuk. Allahu Akbar. Waktu tak solat tak ada gatal, tak ada apa. Ni setan jahat ni jahat. Masa tu kita jaga-jaga. Waktu solat tu memang dia paling solat tu memang ada nama setan dia. Nanti saya cek apa nama setan. Apa nama setan tu? Ustaz? Setan? Kazab Kazab betul kan? Mereka kena azab lah, betul. Nama setan yang mengganggu kita solat. Macam gitulah sikit lebih kurang Kazab ke azab yang jelasnya waktu solat tu kacau. Tak solat tak ada gatal, tak ngantuk, tak ada mual, tak ada apa. Angkat Allahu Akbar. Semua gatal. Contoh. So this one semua jangan be careful lah. Terkentut. Saya nak cerita pasal kentut tu nanti nak cerita pasal kentut ni. Tak ada masa nanti Nanti bab nazar tapi bab kentut lah. Betul. Pasal apa? Selalu pasal apa tahu? Was-was tu permainan syaitan. Especially the ladies. Lagi kadang-kadang lepas kita istinja, lepas cebok, tu jaga-jaga tu. Sikit kan. Tak habis juga saya ni. Okay. Kentut kan. Memang kentut ni macam kelakar. Tapi kentut ni satu daripada sebab batal wudu. Tapi be careful, jangan was-was. So kentut tu ada 2 zat dia. Zat kentut. Saya rasa kita nak belajar pasal bab ni semua. Pasal apa kita rajin lagi macam besar saya kan. Kentut tu ada 2. Satu bunyi. Kedua bau. Kadang yang tak bunyi pun bau juga. Contoh. Okay, saling. So gini.
So kalau ni dua tak ada, bukan kentut lah. Kadang-kadang dia cit. Itu bukan kentut. No, biar kita tak was-was. Tadi cit. Ni batal tak batal ni. So mengganggu kan. Pasal was-was tu permainan syaitan. Pasal kalau you confident, it's not kentut, bukan kentut lah. Tidak dah ambil uduk balik. Contoh. Tapi dah kata kentut, jangan cetak kentut pula. Dah tentu dah bunyi dah. Dah bunyi. Contoh ah. So this one sound kelakar, tapi this one ya kadang-kadang banyak perkara yang terjadi bila kita ni. Okay ya? Sebab kentut lah nanti. So nak belajar pasal solat every Tuesday ya. Dianjurkan untuk menyiapkan makanan untuk bantu yang untuk maksudnya that's the best lah, the best you. Kalau saudara jiran meninggal, you siapkan makan untuk dorang lah. It's good, very good. Ini semua amalan sunnah yang Nabi ajar. That's why brother, sister, perkara sunnah tu even pun sikit atau kecil, jangan don't macam tak ada harga lah. Perkara sunnah tu, siapa yang mengamalkan sunnah Rasul, itulah golongan yang akan dapat syafaat Nabi nanti. Kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nanti you will know what is syafaat. Jumpa ustazah nanti. Dilarang misalkan, itu yang dilarang misalkan, minta makan lah, minta itulah, minta inilah, minta duit lah, contoh. Okey, ni adab bila kematian. Okey. Hutang, ni hutang sampai betul lah. Hutang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid diampuni di semua dosa kecuali yang hutang. Tengok di sana, riwayat Muslim. So hutang puan, kalau boleh avoid hutang. Jauhkan hutang. Tapi kalau macam kita rumah, itu kereta, semua ini kan itu no choice lah. Rumah harga pun 300-400 ribu, nak ambil mana kita? Nak tunggu Sultan Bokia tak datang pula. Contoh. So no choice. And kalau kamu, that's why in Singapore kita mesti ikut undang-undang negara juga. Memang kita avoid from hutang, ada riba, avoid from insurance, cannot. Tapi in Singapore, you got no insurance, confirm tak ada beli kereta. You got no insurance, you cannot buy house. Kan? It's no choice lah puan. Tapi niat. You buy insurance, niat untuk dapat keuntungan. It's just the rules you have to follow. Okay? Maksudnya kalau, Ustaz, tak nak Ustaz, beli rumah sewa je. Cannot. They check your salary, above 1,500, you can, tak beli rumah sewa. Contoh lah. Tadi siapa ejen? Cik Rashid. Ni. Jangan jauh, jangan belakang, depan ni. Ejen rumah. Tanya dia. Kalau promo sikit lah. Nanti kalau nak jual rumah, jumpa dia. Ini Rashid. Jadi dapat customer dah. 10%. No. Dan saya nak jelaskan sekarang ni. Pasal kita Singapore ada peraturan. Macam rumah kita. Kan you see your contract. Your contract joint tenancy. Confirm tak boleh jual. Of course go to your husband atau wife. Tapi jangan lupa bikin wasiat. Pasal tu kes tu Cik Rashid, dia tak bikin wasiat. Kali suami bila isteri dah meninggal tak ada bikin wasiat. Habis suami pula ini. Sekali suami meninggal, yang intinya tak ada bahagian. Pasal di don tak ada claim. Pasal joint tenancy tu automatic go to your husband. Husband tu nak buat apa ke? Hal dia lah. Makanya puan-puan wasiat penting. Tak apa bang, abang saya meninggal, abang rumah abang tinggal. Abang meninggal, bagi faraid. Bikin wasiat. Tak bikin, Assalamualaikum lah. Ya, jumpa Cik Rashid. Dia ajar macam mana. Okay, settle lah. Ya, wasiat penting. Yang pentingnya, sepertiga tu, bawalah bekalan untuk kita. Nak wakaf ke, nak apa, siapkanlah puan. Pasal kita mati ni, that's nothing belong to us. Okey dah. Okey, hutang. Hutang ni puan, tidak, Nabi Muhammad SAW tidak akan solatkan jenazah yang ada hutang. Pernah sahabat namanya, Muhammad tanya, ada hutang tak? Ada hutang, Nabi tak solat. Nabi panggil sahabat solatkan. And then pasal nak Nabi solatkan jenazah tu, Nabi bayarkan hutang dia.
So, moral story itu tidak boleh hutang tergantung. Tapi kalau macam hutang HDB, hutang kereta, itu semua boleh settle-nya. Even you go Mekah pun, you still can go. Walaupun hutang tu sudah apa? Ada perjanjian dia. Every month bayar berapa kan. Tapi kalau hutang dengan manusia, you janji nak bayar, make sure you bayar. Selagi tak bayar, useless pergi Mekah tu, abang kamu tak terima. Kenapa? Ada perjanjian bayar hutang tu. Itu hutang yang begitu tidak boleh. Selagi belum lunaskan hutang tu, you cannot pergi haji lah, contoh-contoh. Wallahu alam. So hutang tu sangat-sangat harus dijagalah. Kenapa hutang tergantung tu, itu yang buat roh kita tergantung nanti. So meaning kalau best, tapi kalau mak bapak ada hutang, itu tanggungjawab anak-anak untuk menyelesaikannya. Hutang puasa ke, hutang rumah, whatever lah. Ya, okey. Timur. Okey, ni hutang lah. Ini surah Al-Baqarah ni ayat 220. Yang Allah berfirman, dan jika yang orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai di lapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik. Maksudnya kalau kita hutang kita, kasih dia tempoh lah nak bayar. Kata bayar, halalkanlah. Boleh. Tengok muka. Cantik muka. Contoh. No. Kalau nak tuntut. Tapi jangan sampai macam Thailand. Maksudnya tak bayar cat kat rumah. Contoh. Kalau kasih ringan. Tapi sekiranya meninggal, you nak tuntut. Halalkan. Pasal apa ingat Tuhan? Remember this. Kasih pinjam hutang, sunat. Kasih pinjam, sunat. Bayar, wajib. So tengok dia. Kasih pinjam hutang, sunat. Tak kasih pun boleh. Tapi membayar hutang, wajib. So hutang tu nak diselesaikan lah. Yes. Okey. Macam mana kalau macam orang yang dia nak meninggal kan? Kawan ni semua datang nak bayar hutang, tapi dia kata saya halalkan semua. Tapi tak ada saksi antara dia berdua. Dia macam mana? Oh. Maksudnya okey, yang orang yang nak meninggal tu tengah nazar. Kan? Kawannya yang berhutang pada dia. Oh, kawan dia berhutang dengan dia. Jadi datang tu nak lunaskan lah. Yang nak pergi ni dia kata tak apa, saya halalkan semua. Tapi masalahnya antara dia berdua je. Tak ada saksi lah. Okey. Maksudnya dia tak ada saksi yang dah menghalalkan dia kan. Itu ada pasal apa? Ini perjanjian between you and dia. Melainkan yang waktu dia hutang tu ada hitam putih. Tu yes. Itu kalau tak ada saksi, ini mesti ada saksi dia tu yang dia berhutang. Kalau between kita macam okey Cik Iskandar, saya hutang $10 lah. Okey kali? Okey, saya halalkan lah. Kalau tuan-tuan tidak masalah lah. Walaupun tidak ada masalah, itu antara itu one to one-nya. Tidak ada perjanjian, tak ada witness, tak ada apa. It's between you and apa pun ya. It's all been catat oleh malaikat lah. It's between you and Allah, settle. Pasal dah ada itu akad, apa tu namanya, ada akad ijab, dah settle. So tak ada masalah lah. Pasal dia antara perjanjian dia walaupun dah meninggal. Tapi sekiranya kita berhutang dengan orang meninggal, orang tu meninggal tak sempat bayar pula. So how to pay? Maksudnya cari keluarganya dulu, cari warisnya dulu. Tak cari waris tak jumpa, pergi Gelang, pergi Jurong semua tak jumpa. So dia yang hutang kita betul, sedekahkan atas nama arwahnya. Tu contoh ya. Ya. Kita tak kenal, kita tak jumpa orang dan lepas tu nak orang tua dia pun kita tak tahu kat mana. Itulah. Kalau maksudnya cari tak jumpa dan yang hutangkan tu you masuk hantar kat tabung ke wakaf atas nama arwahnya. Contohnya itulah. Maksudnya you cari tak jumpa, and then you dah cari usaha, macam banyak usaha lah, tapi dah tak jumpa dia. And then you wang tu yang dapat tu you sedekahkan pada nama dia pun tak tahu. Tak apalah apa. Dia tak tahu tapi Allah tahu. You janjikan si bayar hutang ni untuk arwah yang meninggal tu, walaupun nama tak tahulah. Like that lah. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Roh sengsara ni tu. Kalau hutang tergantung, roh sengsara. Maksudnya rohnya tergantunglah hutang kalau tak bayar tu. So tengoklah, hutang jangan pandai-pandai hutang. Menjengkelkan dan mempermudahan pembayar hutang dengan cara baik. Maksudnya hutang tu kadang-kadang puan kasih pinjam hutang, yang kasih hutang takut nak jumpa dia pula.
Kita nak jumpa dia macam kita macam lama nak jumpa dia malu kan contoh. Tapi yang hutang